Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Syukri, nombor metrik A176199. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kajian teks Usuluddin dan Falsafah, iaitu dari tafsir Al-Quran, hadis dan akhlak. Pada ayat 1 sehingga 5 telah dimulakan dengan ayat dan kata-kata yang cemas, yang mana ianya bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan kejutan dalam hati manusia. Maka dengan itu akan timbullah persoalan dan tanda tanya tentang apa yang bakal terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh para malaikat. Bahkan di dalam ayat 1 sehingga 5, menurut tafsir fi Zilalil Quran, terdapat perbahasan berkaitan makhluk yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Pada ayat 6 hingga 9 menyatakan tentang gambaran hari kiamat, dan terdapat juga perbahasan tentang perkataan rajifah dan radifah. Rajifah adalah langit yang turut sama akan binasa, manakala radifah adalah tiupan sangkakala pertama yang membinasakan dan tiupan sangkakala yang kedua yang akan membangkitkan makhluk. Berikut juga terdapat keadaan manusia pada ketika itu, iaitu dalam perasaan bercampur baur dengan ketakutan dan kekecewaan. Pada ayat 10 hingga 14, manusia akan dibangkitkan semula dalam keadaan sedia kala. Terdapat manusia yang menyesal akan amalan yang dilakukan di dunia. Terdapat setelah itu, manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Pada ayat 10 hingga 14 juga, menurut tafsir fi Zilalil Quran, menyatakan penggunaan kata yang keras, iaitu zajrah, yang bermakna tempikan yang kuat bagi menunjukkan peringatan tegas, manakala kata al-sahirah yang bermaksud bumi putih yang berkilat merujuk kepada padang mahsyar itu sendiri. Isi penting di dalam hadis ke-19, yang pertama, menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga hak manusia tersebut dalam bentuk harta, keluarga, keturunan dan sebagainya. Yang kedua, memohon bantuan dan pertolongan hanya daripada Allah, bukanlah kepada iblis ataupun makhluk selainnya. Yang ketiga, bersabar dengan takdir, kerana akan diberikan ganjaran bagi mereka yang bersabar. Yang keempat adalah beriman kepada qada dan qadar. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini ialah yang pertama, seseorang mukmin mestilah menjaga dan memelihara hak kewajipan kepada Allah pada setiap masa dan tempat, lebih-lebih lagi ketika berada dalam kesenangan. Hal ini kerana Allah akan membantu seseorang itu apabila ia dalam kesusahan. Yang kedua, setiap manusia juga hendaklah sentiasa memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah walaupun ketika senang dan juga susah. Yang ketiga, sentiasa bersabar dengan apa jua keperitan yang dialami di dunia ini. Yang keempat, ketahuilah bahawa kejayaan dan kecemerlangan dapat dicapai dengan hasil kesabaran dan keyakinan yang tinggi hanya kepada Allah. Nasihat ke-23 iaitu tinggalkan 4 perkara. Perkara yang pertama, jangan bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah, kerana pertengkaran itu mempunyai pelbagai penyakit. Penyakit yang dinyatakan adalah berupa dosa, yang mana dosa dilihat jauh lebih berfaedah daripada pertengkaran. Hal ini kerana terdapatnya sifat buruk iaitu riak, hasad, takabur, dengki, permusuhan dan bangga diri serta lain-lain. Pertengkaran hanya dibenarkan demi mempertahankan kebenaran, iaitu mestilah disusuli dengan niat di dalam hati untuk menzahirkan kebenaran yang mana ianya selaras dengan dua tanda, iaitu yang pertama, kebenaran yang sama walaupun dinyatakan dari lidah yang berbeza, dan yang kedua, berada dalam keadaan yang tertutup. Perkara yang kedua adalah hendaklah engkau merasakan takut apabila seseorang yang suka memberikan nasihat atau memperingati orang lain. Menasihati hanya dibolehkan sekiranya seseorang itu mengamalkan apa yang diperingatkan kepada yang lain. Manakala apabila dalam keadaan yang memaksa untuk seseorang itu menjadi penasihat, maka haruslah disusuli dengan dua perkara lain, iaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah difahami,
Dan yang kedua, tidak menanamkan di dalam hati supaya orang mengagumi tentang apa yang disampaikan. Perkara yang ketiga adalah tidak bergaul atau bercampur dan duduk bersama dengan governor atau raja yang zalim dalam satu majlis. Hal ini kerana ianya adalah penyakit yang amat besar. Akan tetapi, sekiranya dalam keadaan yang memaksa, seseorang itu hendaklah menjaga diri dan memuji atau menyanjungi mereka, kerana apabila seseorang itu memuji raja yang zalim, maka ianya dianggap sebagai bersetuju dan suka akan kemaksiatan yang berlaku secara terus-menerus di muka bumi ini. Perkara yang keempat adalah tidak sesekali menerima apa-apa pemberian dari governor atau raja yang zalim walaupun ianya bersumberkan daripada yang halal. Hal ini kerana ianya mampu merosakkan agama dan melahirkan rasa kepura-puraan dalam diri, sekaligus ianya akan membuatkan seseorang itu untuk bersetuju dengan hal kezaliman yang diperlakukan. Menerima pemberian juga dilihat memberikan makna yang mana mencintai mereka yang memberikan, maka dengan ini akan menggalakkan kepada kerosakan agama, diri dan juga masyarakat.